Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang berusaha Tuan Pengurusi Surau Nurus Salam, yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam, yang dikasihi tuan-tuan muslimin, muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Ada perempuan? Abang-abang, ayah-ayah yang dirahmati dan disayangi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi memilih kita untuk kita hidup pada hari ini. Ditambah pula dengan malam ini Allah muliakan kita dengan berada di dalam majlis ilmu. Dua nikmat ini yang tidak dapat kita dustakan, tuan-tuan. Ucaplah alhamdulillah dan perbanyakkanlah syukur kepada Allah kerana Allah memilih kita berada di atas jalan ketaatan kepada Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita hidup atas dunia ni, kita masih lagi ada pilihan. Kalau nak cepat pergi kerja, boleh tekan minyak lebih sikit, cepatlah sampai tempat kerja. Kalau naik motor, boleh pulas throttle lebih sikit, cepatlah sampai tempat. Kadang-kadang cepat sampai membahayakan nyawa orang lain. Kadang-kadang kita lihat kita ni sampai satu masa macam penting diri pun ada. Penting diri kita sampai bahayakan nyawa orang lain. Macam isu semasa hari inilah, tuan-tuan. Kerana nak pertahankan darjat dan pangkat, sanggup kita kata menggadaikan nyawa orang lain. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi atas jalan akhirat esok, tak boleh nak celup-celup, tak boleh. Tuan-tuan, nak ikut jalan pintas pun tak ada, nak pusing throttle pun tak ada. Akhirat esok yang nak tentukan kita laju ataupun tidak, ni majlis ilmu. Nak tentukan kita ni laju ataupun tidak atas titian sirat, tahajud kita malam-malam, Quran kita, zikir kita, itu nak tentukan kelajuan kita esok. Sedap tak sedap, sekarang ni kita dah 60 tahun, 50 tahun usia kita, tuan-tuan. Moga-moga Allah berkatlah usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Jangan minta nak umur panjang sangat, minta bagi berkat lah. Kalau berkat, usia kita akan diisi dengan kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kita mengaji kitab hadis 40 malam ni, wafat pada usia 45 tahun. Usia yang sangat berkat. Terlalu banyak karya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi baca kitab sehari 400 muka surat. Mengaji 12 mata pelajaran satu hari. Satu hari 12 mata pelajaran. Adakah kita satu malam satu mata pelajaran? Karang kitab sehari 16 lat. Hebat Imam An-Nawawi. Tidak ada
perkara yang disentuh oleh Imam An-Nawawi, melainkan perkara itu menjadi rujukan bagi para ulama. Hebat. Banyak karya Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan, duduk atas jalan ketaatan ni bagus dah, tapi kena istiqamah. Ustaz, cakap memang senang Ustaz nak istiqamah ni, tapi saya yakin dan percaya tuan-tuan boleh istiqamah sebab saya lihat malam ni ramai plek. Tapi tiap-tiap malam memang ramai macam ni kan. Surah Nurul Salam ni saya tengok memang banyak mengimarahkan majlis ilmu. Syukur pada Allah. Tuan-tuan tahu tak, budaya tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni lah keberkatan satu masyarakat. Tuan-tuan pergi tempat lain kadang kuliah ada 10 orang, ada 5 orang, kawasan besar tu kan. Saya pernah ceramah di satu tempat di Bersih Gudang. Tengok orang Allah tu. Ada ustaz tu dia pernah ceramah, saya pernah duduk dalam majlis ilmu. Saya fikir kalau aku bangkit tinggal 2 orang. Tunggu juga sampai isyak kan. Ni nak layan perasaan ustaz ni bukan senang. Ustaz nak ceramah dia tengok pula seorang ke 2 orang. Kalau ramai dia semangat habis sikit, nak tahu share sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Nak istiqamah ni kita kena jauhkan 3 perkara ni dalam diri kita. Kata ulama ada 3 perkara yang boleh rosakkan istiqamah kita. Malam ni kalau balik tak dapat banyak, dapat 3 ni pun cukup lah. Yang pertama kata ulama, jangan pernah meremehkan dosa. Dosa kita, dosa kecil ke, dosa besar ke, jangan dipandang remeh. Dosa besar boleh jadi kecil di hadapan Allah, di pandangan Allah boleh jadi kecil. Kenapa? Sebab manusia dia takut dengan dosa besar, cepat-cepat dia taubat. Dia minum arak, cepat-cepat dia taubat. Dia berzina, balik tidur tak lena ni, buat dosa besar ni, berzina, cepat-cepat dia taubat. Tapi kalau dosa kecil, dia suka himpun lah. Dosa dia sepak kasut orang dekat luar tu, tak susun balik, dia nak cari kasut dia, geloncoh dia tu, dia sepak kasut orang, tak susun balik. Dia dosa kecil, tiap-tiap malam dia buat. Tuan, ni cerita dua ajar ni. Last sekali Pak Nom tu dia orang belah sekali. Cari kasut dia melilah lari di ujung muka tu pun bukan jumpa malam tu, esok siang baru jumpa. Balik kaki ayam, tiba kasut masjid. Kita kadang-kadang nak pakai kasut masjid pun tak mau. Kasut aku hilang pun tak apa, balik kaki ayam. Pasal apa? Diri ni kalau boleh tak mau ambil barang orang. Baik, itu pertama, jangan pernah meremehkan dosa. Sebab dosa kecil ni dia kita mudah untuk himpun. Yang kedua kata ulama, jaga-jaga dengan kesibukan dunia. Sibuk dengan dunia akan mampu merosakkan istiqamah kita. Ustaz, dulu ni saya ni private lah Ustaz. Dulu ni saya ni constable lah, nak jadi corporal, nak jadi sarjan. Sekarang ni dah jadi sarjan major. Yang terbaru Ustaz ada doa tak kat saya. Semalam Ustaz, saya keluar dalam senarai, nama saya tercalon dan lulus, dapat pangkat SI, Sub Inspector. Tuan-tuan, sujud syukur dia, menangis dia. 20 tahun lebih, 26 tahun saja polis, dapat naik SI, Sub Inspector. Tuan-tuan, paku atas SN pakai tepi, ni paku atas ni geng inspektor tu. Kalau satu paku, kalau 2 paku kemas lagi. Tuan-tuan, jaga-jaga dengan kesibukan dunia. Lagi Allah dah bagi kat hal, lagi duk bagi hang jaga. Takut duk sibuk lagi, duk jaga budak bawah-bawah ni, duk jaga polis, kawan incah bahagian URB, duk kena train URB ni polis ni. Lala sekali tak nampak dalam majlis ilmu. Duk biasa baca Quran sebelum subuh, tak dan dah nak baca. No, kawan bila naik pangkat kena posting jauh, pagi-pagi nak press motor ni. Tak nak sampai. Keluar awal, tak ada dah Quran sebelum subuh, tak ada dah majlis ilmu, jaga-jaga.
Ketiga kata ulama, nak pastikan diri kita ni istiqamah adalah cek di sekeliling kita. Pastikan kita tidak mempunyai kawan yang jahat. Kawan yang jahat. Ustaz, bunyi jahat macam kasar Ustaz. Reality, sebut jahat je lah. Kawan yang bila mana azan maghrib, dia duk ajak kita menyembah. Azan maghrib, kira duk tikam dam lagi kat kedai makan. Ni ada ni. Kok ni mungkin tak ada. Di kampung-kampung kalau tuan-tuan balik pukul tepi laut, tuan saya pernah tengok dengan sunat pendek waktu maghrib duk mintikam dam. Allahu Rabbi, ya Allah. Malam ni ada ceramah ni, kita punya duk rangka elok, duk siap dia ajak kita, jom pergi candak sotong. Bila candak sotong. Esok apa dia? Mancing pula. Esok bila? No, ajak main futsal. Kira hari-hari kira nak seronok kan. Hak yang akhirat, majlis ilmu, baca Quran, tak ada, tak ajak. Kita baru duk plan nak berhenti rokok. Kawan nak isap rokok saat. Rokok saat sekotak RM3.5 lah. Senang lah nak berhenti. Pergi keluar lunch makan dengan member-member. Habis lunch tu, member sebelah bawa keluar Benson and Hedges. Oh, tak boleh tahan ni, RM20 sekotak ni. Betul. Daripada nak berhenti sambung balik. Allahu Akbar. Ya Allah. 3 perkara ni kena jaga. Yang pertama, jangan pernah meremehkan dosa. Yang kedua, jaga-jaga dengan kesibukan dunia. Yang ketiga, tengok teman kita takut-takut ada kawan yang jahat. InsyaAllah kalau 3 ni kita jaga, InsyaAllah dapat istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, jom kita tengok kitab kita. Malam ini insya-Allah kita akan baca hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul Muslim. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Terjemahan hadis dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Kami berkata, para sahabat tanya, kami berkata, liman, kepada siapa? Ia bersabda, Rasulullah bersabda, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan bagi imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi orang ramai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Tamim bin Aus ad-Dari ni pada mulanya dia satu orang yang beragama Nasrani. Kemuncak dia, kemudian dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam setelah mana selepas tahun ke-7 Hijrah, pada perang Khaybar. Selepas perang Khaybar, dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Tamim bin Aus ad-Dari ni tuan-tuan satu orang yang hebat lah. Satu orang yang hebat dalam beribadah. Ketika mana dia dalam agama dia Nasrani pun dia dah hebat beribadah. Bila dia masuk agama Islam, lagi hebat beribadah. Orang kalau ahli ibadah, dia pergi mana pun dia akan jadi ahli ibadah, tuan-tuan. Baik, kita baca sikit syarah dia.
Hadis ini adalah sebuah hadis yang lengkap bagi sempurna sekalipun ringkas, kerana maksudnya untuk menerangkan nasihat agama yang berhubung dengan kepercayaan dan hubungan antara sesama pemeluknya dalam perkara yang bertalian dengan kebaikan bersama dengan agama Islam. Apa yang dinasihatkan dalam ini, tuan-tuan? Yang pertamanya, nasihat Allah bagi Allah, kitabnya dan bagi Rasulnya. Saya baca dalam kitab. Lagi kita syarah. Maksud nasihat bagi Allah ialah beriman kepadanya, kepada Allah menurut pengertian yang sebenarnya, serta menghapuskan sama sekali sebarang sifat yang berbentuk penyengutuan baginya, bagi Allah Ta'ala dalam i'tiqad dan ibadat, dan beramal menurut yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarang olehnya, oleh Allah Ta'ala, mengingati kebesarannya, kebesaran Allah Ta'ala di atas segala kebesaran, mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala yang tak terhitung banyaknya serta tak ternilai hikmahnya, dengan menggunakannya di jalan yang baik dan sejahtera. Inilah maksud dari pengertian nasihat bagi Allah, yang pada hakikatnya adalah pada diri sendiri, kerana Allah tidak memerlukan sebarang nasihat dari seorang hamba. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Tamim bin Aus Ad-Dari, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kalau tuan-tuan ingat hadis yang diriwayatkan, ingat tak satu orang lelaki dia pernah berlabuh di sebuah pulau bersama kawan-kawan dia, kemudian berjumpa dengan satu orang yang diikat tu. Ingat tak? Tamim bin Aus Ad-Dari ni, hadis yang mana kata jumpa dengan Dajjal tu. Pernah dengar tak? Saya tak mau ulang lah, Ustaz Azam bawa kot cerita tu. Jadi yang kata Tamim bin Aus Ad-Dari ni, satu keistimewaan dia adalah dia ni Nabi riwayat hadis ambil dari dia cerita kepada Rasulullah, kata dia ni dulu berlabuh sampai di situ, dan kemudian Dajjal ni tanya kepada dia, ada tak satu orang yang mengaku jadi Nabi? Tamim bin Aus ni kata dah ada orang yang mengaku jadi Nabi. Kemudian Dajjal rasa seronok. Kenapa? Sebab satu hari dia akan dibebaskan, dah hampir dengan saat-saat kebebasan diri dia. Bahkan orang ini dia rasa seronok, Dajjal ni dia rasa seronok pada ketika tu. Tuan tahu tak? Seronok dengan dia nak sesatkan umat akhir zaman tu. Umat akhir zaman ni yang mudah disesat oleh Dajjal ada dua. Yang pertama, manusia yang jiwa dia sunyi daripada ilmu, tak kenal Dajjal. Dajjal tak kenal, macam mana nak selamatkan diri daripada Dajjal? Tak kenal Islam, tak kenal syariat Islam. Jaga-jaga, takut senang, mudah untuk disesat oleh Dajjal. Yang kedua adalah manusia yang mabuk dengan dunia. Dia mabuk dengan kemewahan dunia, dia mabuk dengan pangkat, dia mabuk dengan hari-hari nak isi perut dah. Tak boleh tahan lapar, dia tak boleh rasa lapar. Ada orang hidup dia hari-hari kerja nak makan je, tuan-tuan. Makan. Sebut dia makan kat mana, semua dia nak pergi. Sebut kedai mana sedap, semua dia pergi. Tanya kawasan ni, Pulau Indah ni, kat mana sedap? Semua dia boleh sebut satu-satu. Ni kurang sedap, ni kurang masak, ni tukang masak lelaki, ni tukang masak perempuan, ni cantik. Dia boleh sebut satu-satu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi keistimewaan Tamim bin Aus Ad-Dari ni, beliau Nabi ambil hadis riwayat daripada dia. Tu hebat dia. Baik, kita tengok yang pertama, iaitu nasihat lillahi, bagi Allah. Bagi Allah ini, hendaklah kita ni yang pertama sekali jangan menyengutukan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Kalimah tauhid la ilaha illallah tu, la ilaha illallah tu penting tuan. I'tiqad, akidah kita nak kena tepat, nak kena sungguh, pegang kejap la ilaha illallah, supaya tak ada orang boleh pesongkan kita. Nak menghambakan diri kepada Allah. Akhir zaman lah ni, banyak orang menghambakan diri kepada apa? Menghambakan diri kepada nafsu, tuan-tuan. Umat dulu, hamba dulu, dia sedar kata dia hamba. Zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, mereka sedar yang mereka adalah hamba. Bahkan mereka tunaikan kewajipan sebagai seorang hamba.
bahkan berlebih-lebihan dalam ibadah. Tuan, bangkit malam, qiyam, tuan, menangis. Sebab apa? Kerana mereka tahu mereka adalah hamba. Tetapi akhir zaman ni, akhir-akhir ni, abdu fil asril hadis, hamba pada zaman yang moden ni. Dia tak sedar yang dia tu hamba. Bahkan dalam hidup dia, yang jadi Tuhan yang nafsu. Ikut nafsu. Tuan, jadi nak ikut mempertuhankan nafsu ni bukan payah pun. Patut sembahyang zuhur pukul 1:05 kan? Kita katalah, oleh kerana dia tu berkeinginan, tak ada kerja apa, tak ada keperluan apa, tapi oleh kerana TV tu tengah duk main cerita roadshow, nafsu nak seronok, nak layan tu, tengok kan, dah pokoklah dia kerja kan, mesyuarat ke apa, dah saja lengah-lengah akan sembahyang. Sebab no syaitan besar dekat depan tu, layan nafsu. Tuan tengok, hamba moden ni kena jaga-jaga. Halal haram tak kira dah, janji puas nafsu kan. Orang kata makan di sini sedap, kita kata di sini jangan tu, syubhah. Tapi kita tak tahu sumber dia. Tokek dia kita tengok non muslim, yang kerja dalam tu nampak Indon. Ada satu tempat kan, kawasan ni belah Yomping tu. Bah kalau dia masuk jalan dia akan berhenti kat situ makan. Entah pernah naik bas nak balik utara, sampai di situ dia berhenti. Tuan, saya nak itu naik bas berhenti tang tu. Token kawasan tu semua non muslim lah. Ada lah 1-2 kedai, itu pun Indonesia yang kerja. Kita turun situ perut tengah duk lapar tuan, duk fikir, turun tengok todoh semua Cina, dia Cina. Nak makan apa aku ni? Dia pun letak 1, 2, 3 orang Indon depan tu. Kita pun gelap mata macam tu lah. Ni tak faham Melayu. Bimbang, jaga-jaga. Jadi hadis ini juga nak ceritakan kepada kita yang bahawasanya nasihat ni penting. Nasihat penting. Sebab apa? Agama tu sendiri nasihat. Agama tu sendiri dah nasihat. Ad-dinu nasihat. Daripada kita bangkit tidur, semua Islam ajar nasihat apa dia? Baca doa dulu. Agama nasihat kita dalam berjual beli, dalam bermuamalah, dalam ibadat, dalam kita adab berjiran. Agama itu sendiri nasihat dia. Macam kita duk nasihat anak kita. Tuan-tuan rasa kalau agama ni tak ada nasihat, apa akan berlaku dalam masyarakat kita? Tuan-tuan ni tak boleh nak nasihat anak-anak kita, tak boleh nasihat. Tak boleh nasihat anak, tak boleh nasihat bini, apa akan berlaku? Hancur. Jadi agama tu sendiri nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pun dinasihat, tuan. Nabi dinasihat. Kita ingat peristiwa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duk bercerita, Nabi duk berdakwah kepada pimpinan Quraisy pada ketika tu, antaranya Wali Al-Mughirah. Nabi duk cakap dengan Wali Al-Mughirah. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umi Maktum, satu orang sahabat yang buta. Kan? Nabi duk syok, duk cakap ni, duk berdakwah ni, datang Abdullah bin Umi Maktum ni, Nabi duk sonok, Nabi tak paling kepada Abdullah bin Umi Maktum. Lah sekali siapa yang nasihat Nabi? Allah nasihat Nabi. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, jangan buat macam tu. Walaupun Abdullah bin Umi Maktum ni dia buta, dia tak nampak, tapi palinglah kepadanya. Nabi kan ni nasihat. Bahkan sahabat Rasulullah pun terima nasihat. Nabi turut menerima nasihat daripada sahabat dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, strategi yang Nabi buat, Rasulullah SAW pasang kemah ni jauh daripada puncak air. Satu orang sahabat, Khabbab bin Muzair radhiyallahu taala anhu, dia tengok kedudukan khemah pasukan Islam pada ketika itu jauh dengan sumber air. Maka beliau pergi tanya dengan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah ini wahyu dari Allah?" Maka Rasulullah kata, "Tidak, ini adalah strategi peperangan." Maka Khabbab bin Munzir radhiyallahu taala anhu memberikan pandangannya, "Wahai Rasulullah, ada baiknya kita ubah tempat kita ni, kedudukan kita ni, bawa pergi dekat dengan sumber air, punca air. Jadi berubah tempat anda." Nabi terima tak pandangan? Terima. Terima nasihat? Terima.
Baik. Begitu juga dengan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika mana beliau menjadi pemimpin. Sayyidina Umar tuan-tuan, bila dia nak jadi pemimpin, dia kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, kalaulah aku buat salah, tolong betulkan aku. Kalaulah aku ni tak betul, tolong betulkan aku. Bangun satu orang Badawi, dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau melakukan penyelewengan, kami akan luruskan engkau dengan pedang kami yang tajam ini. Sudah. Nampak? Pemimpin kita hari ini macam mana? Sekali kita masuk. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Masalah kubarah. Syak apa namanya? Baik. Tuan-tuan kalau rasa penat, tak apa. Boleh tidur. Tak ada masalah. InsyaAllah boleh. Baik. Jadi kita teruskan kepada poin yang kedua. Nasihat daripada kitab. Bukannya kita ni nasihat kepada Al-Quran. Sebab yang pertama tadi, qala wali kitabi lillahi, Allah dah selesai. Nasihat Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Betulkan niat kita, ikhlaskan Allah Ta'ala. Ketahuilah setiap kehidupan kita ini, sebelum, selepas dan sedang, semuanya dalam takdir dan iradat Allah Ta'ala. Sujud kita tak menambahkan kemuliaan dan keagungan Allah, malah kita beribadat tak menambahkan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah Maha Kaya, langit dan bumi, dunia dan akhirat milik Allah Ta'ala. Sudah. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Nabi Allah, bila Allah bagi tahu inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Nabi Allah sebut dalam Quran. Dunia akhirat milik Allah. Fa'anzartukum naran talazza. Allah peringatkan kita dengan neraka dia yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah kecuali orang yang betul-betul celaka. Illal ashqa, betul-betul celaka. Kalau syaqi celaka, kalau ashqa paling celaka. Kenapa? Siapa dia? Siapa dia? Allazi kadzdzaba wa tawalla, yang mana mereka ini mendustakan Allah Ta'ala. Orang kafir. Wa tawalla, dan berpaling tadah daripada keimanan. Yang ni bukan kafir. Berpaling tadah daripada keimanan, bukan orang kafir. Duk ngaji Al-Quran sikit punya cantik, duk ngaji akidah sikit punya cantik, tiba-tiba kita ni pemimpin kata tak apa, arak boleh tapi dengan lesen halal. Duk ngaji Al-Quran ni, duk baca Al-Quran ni haram ni. Tiba-tiba kita menghalalkan dengan pemimpin kata halal. Macam mana? Macam mana? Betul, setuju tak? Setuju? Jangan. Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jaga-jaga perkara akidah. Tak boleh derah sangat, saya duduk dalam. Baik. Jadi kita sebut tentang Al-Quran. Nasihat kitab. Seterusnya lillahi wali kitabi, nasihat bagi Al-Quran. Baik, Al-Quran ni ada 5 tuan-tuan. 5 tuntutan Al-Quran. Apa dia Ustaz? Yang pertama, hendaklah dipelajarinya. Tu tuan-tuan tengok. Dua susun cantik dah. Tak tahu lembar dia dah setahun belum tentu ke, ataupun dah sebulan belum tentu ke, ataupun duduk alih-alih tukar-tukar. InsyaAllah hari-hari baca. Sebab apa? Tengok jemaah ni istiqamah. Baik, dipelajari. Kemudian apa dia? Yang pertama dipelajari Al-Quran itu, kemudian dibaca. Yang pertama belajar, yang kedua baca. Belajar ni sampai kita cari kamus.
Nak faham bahasa Al-Quran ni, beli 2-3 jenis Al-Quran. Yang ada Al-Quran perkata. Tak tahu ni, beli kamus lagi, tengok bahasa Arab, mengaji pula bahasa Arab. Ustaz, takkan Ustaz? Yalah, mengaji bahasa Inggeris boleh beli 3-4 kamus juga anak. Di rumah tak ada satu pun kamus Arab. Di mana habis? Harap ada kamus Arab, tu pun yang anak punya. Nak mengaji bahasa ni, panduan kita seumur hidup, beli kamus Arab. Dok beli mengaji sampai ke Scotland, mengaji sampai ke Amerika, London, nak mengaji bahasa Inggeris ya. Pi hantar anak 3-4 bulan duduk sana bagi boleh mengaji bahasa Inggeris. Al-Quran, bahasa Al-Quran, sanggup hantar tuition bahasa Arab? Belum tentu. Kalau ahli dunia lah, ahli akhirat dia sanggup. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Yang kedua, dibaca pagi, petang, siang, malam baca. Ustaz, berapa kali nak baca? Kita jawab balik. Haji makan berapa kali? Haji makan 3 kali, makan baca Quran 3 kali. Makan untuk tubuh kita yang akan mati, badan kita yang akan mati. Al-Quran kita baca untuk ruh kita yang untuk hidup selama-lamanya. Ruh kan? Ruh ni berapa kali nak makan? Rohani kita untuk nak hidup ni, jiwa kita, nak kukuhkan hati kita, i'tiqad kita, akidah kita dengan Al-Quran. Makan sehari 3 kali, baca Quran sehari 3 kali. Makan 5 kali, sehari 5 kali baca Quran. Tak ada masalah. Bolehlah, dapatlah jawapan tu. Balik bagi tahu kat anak. Ayah kena buat dua. Baik. Ketiga, tuntutan Al-Quran ni diamalkan. Tadi ni ya, dipelajari, dibaca, diamalkan. Dihayati dulu, difahami dulu. Difahami, faham terjemahan dia. Yang keempat, diamalkan. Yang kelima, disebarkan. Tahu dia? Disebarkan. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. 10 orang ustaz baca hadis yang sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mengaji Quran dan mengajar Al-Quran. Adakah kita Iqra' 1 pergi hantar mengaji kat ustaz, tok guru? Padahal Iqra' 1 hang ayah ajarlah sendiri. Paling tidak anak kita kenal alif bata, kenal di mulut kita, dapat juga saham akhirat. Ni dah Iqra' 1 pun tak mau ajar anak. Bukan tuan-tuan lah. Ni Iqra' 1 tak boleh ajar anak. Dia tahu Iqra' 1 alif bata sampai ya. Basic asas tuan-tuan. Kalau boleh kita jadi mak ayah ni, bagi tahu dekat anak-anak kita, abang Iqra' 1 abang ajak, jangan bagi tok guru dia ajak. Majak. Anak kita dah kenal huruf, dah cantik, 2-3 esok kalau tak ada masa baru hantar pergi ngaji. Tuan-tuan, saham akhirat tuan, dia kenal huruf alif bata sampai ya. Hari-hari dia sebut dia baca Quran. Boleh kan kita? Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Apa benda ni? Baik. Kemudian kita tengok lagi seterusnya, wali rasulihi, kepada rasul-rasul. Nasihat rasul. Al-Quran Allah sebut man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasul, maka dia taat kepada Allah. Simple kan? Taat pada rasul, taat pada Allah. Mempertahankan rasul. Baru-baru ni ada tersebar kan. Saya tak pastilah, saya tak tengok pun dekat mana. Saya cuma tengok video ke apa, yang kata dia tu buat tarian batu buka lagu hadis ke apa kan, ada luar negara dia menari buka lagu latar belakang hadis Rasulullah. Permainkan sensitiviti umat Islam. Hati kita orang Islam kena marah. Aku ni tak pakai serban, tapi kalau hampa kata serban tak sunnah, aku marah. Nampak? Aku tak pakai serban, tapi kalau hampa kata serban tak sunnah, aku marah. Mempertahankan sunnah Rasulullah. Ustaz, sunnah Rasulullah yang paling besar juga, jaga akhlak elok. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi sebut, aku diutuskan ni untuk sempurnakan akhlak. Dia ajak ketam jalan ke depan elok. Macam mana ayat tu?
Tak ingat ha? Ajak ketan jalan lurus. Tahu dah sambung. Baik. Wa li a'immatil muslimin. Ni baru sedap. Ni baru sedap. Dan nasihat kepada pemimpin. A'immatil muslimin ni pemimpin orang Islam. Kita negara Islam, pemimpin kita siapa? Yang pertama raja, yang kedua Perdana Menteri, yang tiga menteri besar. Sultan-sultan semua ni semua pemimpin kita lah tuan. Baik, tadi kita sebut Rasulullah terima tak teguran? Terima. Teguran siapa? Allah dan sahabat. Sahabat Rasulullah Abu Bakar jadi Amirul Mukminin, terima tak? Terima. Daripada siapa? Arab Badui. Pemimpin nak jadi pemimpin, jiwa kena besar. Kalau tak bersedia nak terima pandangan daripada orang duk tebak roti canai, tak bersedia nak terima nasihat daripada cleaner tandas, jangan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin bukan nak tengok badan besar, jiwa besar, hati besar, baru boleh jadi pemimpin. Wajib tahan. Mereka kata kita jangan keluar rumah. Mereka kata kita jangan keluar rumah. Tak perlu jangan keluar rumah. Mereka perlu terbang pergi sampai sana. Kadang-kadang kita rasa nak marah lah juga. Kawasan sendiri pun tak turun. Kawasan sendiri lorong-lorong tu pun banyak tak lalu lagi. Ini duk pergi lalu lorong pun. Tak mau sebut lah tak mana. Last sekali buat balik, kita tengok buat balik musibah kan. Kita bukan nak menyalahkan antara satu sama lain. Hikmah kita kena cari. Hikmah kita kena cari tak? Nampak macam tak setuju kan? Kita nak nasihat pemimpin ni kena tengok juga lah tuan. Tapi dalam perkara ni, pemimpin ni dia mesti ada nasihat, penasihat. Betul tak? Betul. Penasihat. Pemimpin mesti ada nasihat. Bukan saja pemimpin, bank ada penasihat. Perdana Menteri pun ada penasihat, Menteri Besar ada penasihat, politik macam-macam 2-3 penasihat. Itu pun dah bayar elang berapa. Hatta Sadiq Tiga Raga pun ada penasihat 20%. Sadiq Tiga Raga. Bukankah almarhum Ismit Ulam Raja ada meninggalkan hartanya banyak kepada Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Tuan kawinkan saja mereka dengan anak tuan. Wah, bagailah kalau berjaya engkau akan terima 20%. Kakak pakai gelak tuan. 20%. Lalas kali semua habis. Barang dalam kedai dah habis kena lilong. Tak cukup dengan kedai, pejabat dia dengan meja, dengan kerusi lagi kena duk angkut dengan anak yatim. Lain kali bersilau ada orang di bawah. Bersilau ada orang. Yang Sadiq Tiga Raga pun bersilau, yang si ni pun penasihat 20% pun bersilau. Ayahanda, mengapakah ayahanda bersilau di atas lantai? Nak baca doa selamat ke? Tidak. Jawab Sadiq Tiga Raga, tidak. Duk fikir apa yang nak jadi pula. Ayah anda marah ke? Tidak. Seronok. Tu tanya Allah. Ni cerita ni penasihat ni. Penasihat ni boleh mengikut kita tuan. Kalau tak kenal gaya. Nasihat sangat penting. Kita jadi pengurusi ada penasihat. Pengurusi masjid penasihat. Sekolah PIBG pun ada penasihat. YDP yang dipertua. Allah, hidup kita ni habis lah. Azan ni kita sambung 5 minit, 10 minit kita berhenti. 10 minit cukup paling lama, InsyaAllah. Terima kasih.
Kita tamu sikit je. Sikit. Baik, kita sambung tadi sampai kepada wali a'immatil muslimina, nasihat kepada pemimpin. Bila kita sebut saja pemimpin ni tuan-tuan, bukannya pemimpin saja yang patut dinasihat, kita pun patut mentaati pemimpin. Mentaati pemimpin, buat apa yang pemimpin suruh. Pemimpin suruh buat apa, wajib kita kena taat selagi mana dia itu bukan pemimpin yang zalim. Itu kewajipan kita. Dan mereka juga harus menerima nasihat dan pandangan daripada kita. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin ni mesyuarat di dalam bilik kecil, keputusan lain. Bawa main keluar, keputusan lain. Tak faham? Mesyuarat dalam bilik ni, keputusan lain. Sekali lagi main mesyuarat di sini, keputusan lain. Majlis tertinggi lain, di luar lain. Jaga-jaga, dibimbangi, takut-takut tergolong dalam golongan orang munafik. Sebab apa? Kalaulah ada kepentingan dunia, mesyuarat dalam ni ada kepentingan dunia, mesyuarat di luar ni nak mempamerkan keadilan kononnya, jaga-jaga. Takut-takut tergolong dalam golongan munafik. Sehari dua ni pemimpin bukan rakyat yang pilih. Mereka pilih sama-sama mereka. Betul tak? Saya salah kan tuan-tuan? Betul? Tuan-tuan anggap tu betul ya? Mereka pilih sama-sama mereka. Tuan-tuan cakap seronok sangat kalau pilihan raya. Seronok sangat pilihan raya. Beli duduk pangkau seronok sangat. Mereka twist sekali, habis terus kita. Jadi kita nak nasihat kepada pemimpin lah. Tuan-tuan nak nasihat ya? Nasihat sama dengan saya. Yang pertama kami nasihat kepada semua para pemimpin ni. Yang pertama kami nak nasihat, ingat Allah Ta'ala. Kamu jadi pemimpin, ingat Allah Ta'ala. Kamu akan tanggung kami di hadapan Allah nanti. Kamu yang akan tanggung kami. Dan kami akan mendakwa kamu di hadapan Allah. Tak kira siapa pun kau. Tak kira siapa dia pemimpin. Selagi mana digelar pemimpin, itulah nasihat yang pertama. Yang kedua, kita nasihat kepada pemimpin, jangan khianati rakyat. Jangan khianati rakyat. Dan jangan khianati orang bawah. Kita pun pemimpin juga, mak ayah pun pemimpin. Jangan khianat kepada anak-anak. Ketua kampung, jangan khianat kepada anak Qaryah. Anak Qaryah ada cukup baik dah, boleh sokong dia apa semua. Jadi ketua kampung, lalai kali, kita punya pun tak mau sign. Pasal apa? Dah jadi ketua kampung, tak jadi penghulu lagi. Jadi penghulu lagi ya. Betul. Pemimpin, jangan pernah khianati rakyat. Kita nak pemimpin yang dia tahu halal haram, bahkan dalam kehidupan dia jadi ahli ibadah. Tuan-tuan seronok tak kalau satu orang pemimpin yang tiap-tiap malam bangkit qiyam mulai kepada Allah. Tiap-tiap malam baca Quran, solat berjemaah di masjid 5 waktu pemimpin. Tuan-tuan ni idamkan pemimpin macam ni. Kalau solat 5 waktu di masjid berjemaah, malam-malam bangkit merintih kepada Allah, menangis kepada Allah tentang apa yang akan dipertanggungjawabkan olehnya di hadapan Allah. Pemimpin macam ni kita nak kata pemimpin apa tuan-tuan? Pemimpin yang ada di hati rakyat. Bahkan Allah pandang pemimpin yang berjiwa demikian. Dan yang ketiga, kita nak pesan kepada pemimpin, jangan ambil rasuah. Jangan ambil rasuah. 3 benda ni. Yang pertama, ingat Allah Ta'ala dalam setiap perkara. Yang kedua, jangan khianati rakyat. Tolong ingat rakyat. Ingat orang bawah. Hang jadi guru besar, ingat cikgu-cikgu. Hang jadi supervisor, ingat operator. Ni kita cakap soal pemimpin tuan-tuan. Di skop yang luas hari ni. Pemimpin hari ni tuan-tuan tengok bila berlakunya kezaliman, kerana dia tak ingat Allah. Dia tak ingat orang bawah dia. Sebab tu perkara ni berlaku. Baik. Dan yang terakhir, jangan ambil rasuah. InsyaAllah semua akan jadi selamat. Kemudian wa'amatihim. Habis ni, nak habis ni. Tuan-tuan dah tukang kaki dah tu, saya faham dah.
Wa amatihim ni kepada rakyat-rakyat biasa ni, kepada masyarakat umum kena bagi nasihat. Kalau orang minta nasihat pada kita, wajib bagi tak? Wajib bagi. Idza stansahaka fansah lahu, Nabi kata. Hak muslim ke atas muslim ada 6. Salah satunya idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia main minta nasihat, bagilah. Kita ni kalau orang main minta nasihat pada kita, kita rasa apa? Kita rasa seronok, tuan. Rasa dihargai tu. Sebagai satu orang ayah, anak main minta pandangan, apa perasaan tuan? Seronoknya dia muliakan aku, dia ambil aku dalam setiap keputusan dia. Sebagai satu orang tu imam, kita nak buat keputusan nak kepada ni, meminta pandangan imam, apa perasaan imam? Seronok, tuan. Begitu juga tanya, minta nasihat. Di antara cara bila kita ini berhadapan dengan alim ulama, dengan ustazah ni, tuan, ni minta nasihat, minta. Walaupun kita bukan orang yang bersalah. Mak Haji nak tanya Haji selaku orang yang umur panjang, banyak pengalaman. Saya tengok Haji ni ahli ibadah. Haji boleh Haji tolong bagikan sikit nasihat pada saya, buat-buat saya guna pakai dalam kehidupan saya. Tolong. Haji pun bagilah nasihat. Nasihat Haji pada tau, qulil haq walau kana murran, bercakap benar walaupun hakikatnya pahit. Tu dia nasihat ustaz lagi tu. Nasihat macam lemah macam tu. Bercakaplah benar walaupun hakikatnya pahit. Nak cakap benar bukan senang bang. Hang cakap boleh Haji. Kita duduk tadi sila-sila duduk dalam cakap benar. Dia nasihat memang kemahan. Nasihat dia tu kira kena sila-sila kita kena pancung. Kalau pegang sungguh, tapi itulah hakikat. Itu hakikat anda. Jadi kita sebagai pemimpin, kita kena nasihatlah. Islam itu agama yang nasihat. Jadi kita kena sentiasa memberikan nasihat antara satu sama lain. Nasihat anak kita, tak, kalau tuan-tuan tak boleh nak nasihat panjang-panjang, nasihat satu kan, pergi mengaji. Cakap pada anak-anak kita, jom main mengaji. Abang tu ayah tengok abang ni umur dah 30 tahun dah, pergi mengaji. Nasihat tu ya. Nak nasihat panjang-panjang tak boleh. Itu kan. Tuan. Paling sedap sekali bagi tahu kat anak kita, orang pandai dengan orang bodoh tak sama. Kalau anak kita dia pandai fikir, cukup dengan perkataan tu je. Bang, ayah nak bagi tahu kat abang ni, orang pandai dengan orang bodoh tak sama bang. Kalau anak tu dia boleh fikir, dia tahu, dia tak ada ilmu, kena pergi mengaji. Sama juga dengan isteri kita, tengok pakai ketat-ketat, tengok mah, abang tengok hang ni badan dah macam Doraemon dah. Bukan apa, nak nasihat tu. Pergi tukar baju lah. Dia pun, benda tu semua kita kena buat dalam amalan kita, kehidupan seharian kita. Sebab Islam itu berdiri atas nasihat. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan, sebagai kesimpulan, menunjukkan bahawa di sini agama Islam itu adalah nasihat, bukan saja perbuatan, bahkan perkataan itu juga nasihat. Dan yang terakhir adalah nak nasihat apa? Adab kena ada. Adab kena ada. Kena tengok siapa yang kita nak nasihat tu. Nak nasihat ustaz? Boleh. Nasihat tu guru? Boleh. Nasihat tu imam? Boleh. Nasihat Perdana Menteri? Boleh. Nasihat agung? Boleh. Sultan? Boleh kata. Cara bagi betul. Kaedah bagi betul. Kena kaedah, tak ada siapa nak marah. Tak ada siapa nak marah. InsyaAllah. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi tuan-tuan. Saya minta ampun dan maaf andai kata terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu kelemahan dan kecetekan ilmu saya. Hakikat keduanya daripada Allah jua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami yang mendengari segala kebaikan dan ilmu pengajaran pada malam ini, ya Allah, dapat kami amalkan dalam kehidupan kami seharian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, andai kata Engkau mentakdirkan kami mati, ya Allah, maka Kau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu, ya Allah. Kami tak mampu menanggung azab-Mu, ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.